tengok tiba-tiba saya lihat, saya nampak penyakit yang dulu yang pernah dialami oleh sebahagian daripada orang-orang UMNO sewaktu UMNO mentadbir negara yang berada di anjung kuasa si perdana, nampak gaya sekarang ni sudah menjangkit kepada Parti Keadilan. Ini orang UMNO sudah pun sedar. Sebab malam saya dah bagi tahu mereka, saya katakan UMNO kena ingat, kita bukan dominan, kita adalah bukan penentu segalanya. Jangan ingat macam mana kita berkuasa, jangan ingat dapat jawatan tu kita boleh bersukaria. Tak ada sekarang ni. Masa untuk kita bekerja dan menyantuni rakyat. Saya dah jelaskan, dan saya lihat apabila kenyataan ini saya lihat penyakit ni sewaktu sebelum UMNO ditumbangkan oleh rakyat saudara. Saya lihat apabila pimpinan dalam keadilan, kerana menurut Ketua Perangan PKR Saudara Fahmi Fadzil, beliau mendedahkan wujudnya bibit-bibit yang katanya boleh merosakkan perjuangan parti itu apabila dalam kalangan akar umbi parti itu mula bertanyakan hal imbuhan. Saya kata, jadi selama hari ni kamu bercakap soal reformasi, berjuang lawan, tetap lawan tu untuk apa? Di mana letaknya keikhlasannya? Jadi selaku pengarah komunikasi Pakatan Harapan, beliau memberi amaran kepada mana-mana pimpinan dan akar umbi supaya tidak menjadikan hal itu sebagai budaya dan barah dalam parti. UMNO pernah mengalami. Alhamdulillah sekarang ni UMNO dah kuranglah penyakit itu saudara. Jadi Saudara Fahmi Fadzil menjelaskan, katanya kita tidak berjuang untuk jawatan, kita tidak berjuang untuk ghanimah, itu harta perang. Tapi katanya saya dengar ada bibit-bibit yang sebenarnya merosakkan perjuangan. Mula bertanya, ada allowance ke, nak tahu mesyuarat. Itu soalnya sekarang ni. Ini yang dialami oleh UMNO dulu. Saya harap teman-teman dalam Parti Keadilan wake up call. Apa yang dibangkitkan oleh saudara Fahmi Fadzil itu, bagi saya itu satu realiti yang perlu kita santuni dan kita hayati agar perjalanan kerajaan dapat diteruskan sebaik mungkin. Saya bukan nak memburuk-burukkan, tidak saya. Saya tidak mahu apa yang pernah dialami oleh UMNO. UMNO sekarang sudah melakukan pembersihan. Sebab itu sekarang ini saya rasa yakin kerana UMNO sudah sampai masanya untuk kita kembalikan pada suatu keadaan yang betul, suatu keadaan yang tepat dan sesuai. Jadi paling penting sekarang ni kita selesaikan perbalahan dengan jalan baik atau secara damai. Itu yang paling penting. Dan UMNO sudah pun melakukan perubahan drastik. Termasuklah kita memecatkan pemimpin yang dilihat melanggar disiplin parti. Mungkin tindakan itu dianggap boleh menjauhkan parti daripada orang ramai, namun ia adalah suatu keperluan saudara. Jadi soalnya sekarang ni, dulu orang mengatakan UMNO ada kuasa magnet, ada luntur, UMNO dulu gagah. Tetapi saudara, jangan nafikan. Saya cakap terus terang saudara, rumah UMNO masih tersegam indah dan gagah. Jadi kepada pemimpin yang sudah dibuang tu, tak apalah. Anda fikirlah sendiri, tangan yang bercincang, bau yang memikul, saya katakan. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada saudara Datuk Samsul Anwar Nasarah. Beliau pun tak berebut jawatan, tak ada nak bertanding jawatan naib presiden, tak ada. Sebab kata Datuk Samsul Nasarah, sebagai pemimpin kita tak boleh ada agenda peribadi. Keutamaan adalah melaksanakan apa juga perkara yang telah parti putuskan. Maka apa juga keputusan parti perlu diikuti dan dilaksanakan. Sebab itu waktu beliau menjadi menteri dulu, bila parti memutuskan untuk tidak meneruskan sokongan kepada pimpinan Tan Sri Muhyiddin, dia letak jawatan. Ini bagi saya antara sikap ahli UMNO yang setia pada parti. Bukan bila orang kata tarik sokongan, no, nak kekal lagi. Ini sikap yang tidak baik saudara. Dan saudara, di saat-saat kita bercakap soal UMNO ini, walaupun orang dah mengatakan begitu, begini dan sebagainya, pelbagai andaian saudara. Orang menyata tentang UMNO, kononnya sudah lesu, kononnya tak ada tidak semaraklah semangat. Akhirnya sudah terjawab saudara. Kerana semalam, belum lagi hari ini kita tak tahu berapa jumlah sebenarnya. Tetapi saya dipahamkan semalam saja sejumlah 11,369 warga UMNO sudah pun menawar diri untuk bertanding pelbagai jawatan di peringkat bahagian dan di peringkat pusat. Saya dipahamkan setakat semalam saudara, lebih daripada 270 ahli akar umbi
yang sedia untuk menawarkan diri bertanding sebagai ahli majlis tinggi dalam pimpinan pergerakan pemuda, pimpinan dalam pergerakan wanita dan juga puteri. Yang seronoknya saya lihat kali ini, saudara, banyak muka-muka baru. Contoh, setakat semalam daripada 74 yang menawarkan diri untuk bertanding dalam majlis tinggi, 55 adalah muka baru. Jadi yang lama 74 tolak 55, tinggal dalam 19 orang saja yang muka lama, saudara. Kemudian dalam pergerakan wanita, saudara, daripada 55 yang bakal bertanding setakat semalam, hari ini mungkin bertambah lagi, saudara, 39 muka baru. Retinya ada 16 orang saja yang tinggal yang lama dalam pergerakan wanita yang masih nak menawarkan diri. Dan bagi pemuda, 96 yang bertanding, 92 muka baru. Retinya 4 aja yang lama. Dalam puteri, daripada 45 setakat semalam, saudara, yang menawarkan diri untuk bertanding jawatan dalam Puteri UMNO peringkat nasional, 44 muka baru. Satu aja muka lama. Mungkin hari ini ada tambahan yang lain. Jadi dengan jumlah 11,369, macam mana orang mengatakan UMNO ni kurang sambutan? Itu persoalannya. Begitu juga saya melihat sekarang ni, saudara. Jawatan naib presiden, macam-macam lah orang nak bercakap sebelum ni. Tak ada orang nak bertanding lah, orang akan meninggalkan dan sebagainya. So, sehingga tempoh penamaan yang hari ni, tempoh penamaan calonnya hari ni, saya belum mendapat perkabaran. Mungkin besok kita akan mengulas satu persatu. Tetapi sehingga tempoh hari ini, saya dikabarkan sejumlah 8 orang calon bersedia untuk bertanding jawatan naib presiden UMNO untuk merebut 3 jawatan. Dia naib presiden ni 3 orang. Presiden timbalan presiden telah diputuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO tidak dipertandingkan. Jadi 3 jawatan itu 8 orang yang bertanding, saudara. Bagaimanapun, saya melihat laporan media petang tadi, sekitar dalam 6 petang tadi, bahawa mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan beliau tidak menawarkan diri untuk mengekalkan jawatan sebagai naib presiden. Artinya jawatan naib presiden ini orang lama cuma tinggal Datuk Seri Khalid Nordin dan Datuk Seri Mahathir Khalid. Datuk Seri Ismail Sabri tidak meneruskan. Mungkin bagi saya gamaknya dia nak bersara ke, terpulanglah, itu ketetapan beliau. Dia juga tidak menawarkan untuk bertanding majlis tinggi, tidak menawar untuk naib presiden. Jadi mungkin dia mahu menjaga bahagian dibera. Saudara, jangan kita fikir bukan-bukan. Dia keputusannya dia tak bertanding. Okeylah, tak payah kita bising-bising. Ini kadang-kadang kita nak menyalahkan orang itu dan orang ini. Dan setakat ini 8 pemimpin parti yang telah menyerahkan borang, saudara. 2 penyandangnya iaitu Saudara Khalid Nordin dan Mahathir Khalid. 6 pemimpin lain yang bertanding untuk jawatan tersebut, saya lihat seorang menteri besar yang saya rasa mungkin mewakili kota menteri besar, iaitu Datuk Wan Rosdi Wan Ismail, Datuk Menteri Besar Pahang. Kemudian Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, bekas Menteri Besar, mantan bekas Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad. Begitu juga dengan bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Rizal Marikan, Naina Marikan. Kemudian ahli parlimen yang bertanding, yang masih lagi ahli parlimen, iaitu Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan Datuk Johari Ghani. Dan yang terakhir semalam mengantar ke pencalonannya, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haiwal undang-undang dan merupakan The Lion Lady. Saudara, seorang aja wanita, dan ini merupakan pemecahan tembok. Tak pernah berlaku selama ini wanita menawarkan diri bertanding jawatan naib presiden. Tapi kali ini iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said menawarkan diri untuk bertanding jawatan sebagai naib presiden UMNO. Tak pernah berlaku, saudara. Dan inilah kali pertama dalam pemilihan kali ini Datuk Seri Dr. Azalina menawarkan diri untuk bertanding jawatan sebagai naib presiden. Bagi pergerakan pemuda, saudara, terdapat 4 calon. 4 orang calon. Memang selama ni orang kata Saudara Arman itu Ketua UMNO bahagian Subang, Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Tapi setelah dibincangkan, dipertimbangkan, majlis Biro Disiplin tidak mengambil sebarang tindakan bahawa Datuk Arman boleh bertanding. Jadi menjadikan 4 orang, iaitu Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, senator, beliau seorang senator dan merupakan Ketua UMNO bahagian Subang, Selangor.
Begitu juga dengan Dr. Akmal Saleh, ahli Dewan Undangan Negeri di Jasin, merupakan Esko Kerajaan Negeri Johor, dan beliau merupakan wajah baru yang berusaha untuk menandingi jawatan tersebut. Turut tersebut tersenarai iaitu Ketua Perhubungan Pemuda Wilayah Persekutuan, itu saudara Muhammad Nizam Abdul Hamid, dan mantan Timbalan Menteri Kewangan yang juga ahli Parlimen Paya Besar, Datuk Syahar Abdullah. Itu bagi jawatan ketua. Bagi jawatan naib ketua pemuda pula, yang sekarang ni saya nampak mendahului yang lain adalah Datuk Muhammad Nazifuddin Najib, anak Datuk Seri Najib, yang turut menawarkan diri untuk bertanding naib ketua bahagian. Beliau datang daripada bahagian Langkawi, yang mahu meneruskan hasratnya untuk meneruskan legasi almarhum Tun Abdul Razak dalam memperjuangkan martabat bangsa Melayu. Turut sama menawarkan diri adalah naib ketua pemuda daripada Kelantan, iaitu Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, anak mantan Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Ikmal, yang juga dari Tanah Merah Kelantan, serta ahli Esko Kerajaan Negeri Johor yang baru dilantik, saudara Hairi Muhammad Shah saudara. Yang menariknya, untuk kerusi Ketua Pergerakan Wanita Puteri ada 6 bertanding saya pun dah hilang nama tu, tapi saya melihat Datuk Noraini akan berusaha mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, tapi dicabar oleh Kak Ijat ataupun Tan Sri Syarizat Jalil. Dan ini menimbulkan persoalan sebab tiba-tiba saja tersebar gambar ataupun rakaman di mana Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi makan malam di rumah Kak Ijat, dan waktu yang sama makan atau bertemu dengan ketua wanita. Jadi semua orang bertanya, Presiden mirik ke mana? Saya rasa tentulah Presiden tidak akan meletakkan syarat ataupun memahukan orang itu dan orang ini. Saya rasa beliau tentulah berkecuali saudara. Walaupun banyak orang minta, kita nak tahu juga sebab ini tim presiden ke tidak. Bagi saya, dua-dua mereka adalah tim presiden. Datuk Sri Syarizat Jalil adalah tim Dr. Zahid, begitu juga Datuk Noraini selaku ketua wanita juga tim presiden. Jadi saya haraplah jangan ada sebarang pihak mahu memecah belahkan. Saya memang, saya secara peribadinya saya tak bersetuju Kak Ijat masuk bertanding. Tapi kalau itu keputusannya, kita harus menghormati. Sebagaimana kata Datuk Lokman, macam-macam dari cerita latar belakang dan sebagainya. Bagi saya khawatir saya bahawa apa yang fiasko yang berada menyelubungi diri Kak Ijat kita nanti agak boleh juga meletakkan parti kita dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi bagaimanapun, terpulanglah pada wanita, mereka lebih tahu siapa yang sewajarnya dicalonkan ataupun diletakkan untuk menerajui pergerakan wanita. Ingat saudara, tangan yang menghayun buayan itu jangan sesekali dinafikan kerana ia mampu menggoncangkan dunia. Kita sama-sama kita tunggu untuk penjelasan yang lain. Besok saya akan beri ulasannya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.